Bagi memberikan gambaran yang lebih jelas pada Dewan Yang Mulia ini, pembentangan ini akan dicerahkankan melalui 12 penegasan yang menjadi intipati kepada KSP RMK 12 dan distrukturkan mengikut 3 tumpuan utama. Tumpuan 1, menuju negara berpendapatan tinggi. Bagi melonjakkan Malaysia menjadi negara pendapatan tinggi, seiring dengan matlamat sebagai peneraju ekonomi Asia, kerajaan beriltizam untuk melaksanakan 4 penegasan. Penegasan pertama, melonjakkan pertumbuhan ekonomi. Kerajaan menyasarkan lonjakan pertumbuhan ekonomi sekurang-kurangnya 5% tahun dalam tempoh RMK 12 dengan memberikan tumpuan kepada 2 perkara pokok. Pertama, memperkukuh produktiviti dengan menyegerakan peralihan kepada industri bernilai tinggi dan menerima guna teknologi termaju, mempertingkat bakat kemahiran. Di samping itu, kerajaan akan terus bekerjasama dengan sektor swasta dan ahli akademik bagi menambah baik aspek produktiviti negara. Produktiviti pelbagai faktor MFP secara purata dijangka menyumbang sebanyak 42.8% kepada pertumbuhan KDNK dengan produktiviti boroh dijangka mencatatkan pertumbuhan 3.8% tahun. Kedua, kerajaan berhasrat menjadikan Malaysia sebagai destinasi pilihan utama para pelabur dengan memperkukuh daya saing. Langkah utama adalah meningkatkan persekitaran perniagaan menerusi penambahbaikan peraturan perniagaan termasuk melalui unit My Mudah. Langkah ini secara langsung merancangkan pelaburan langsung domestik DDI yang secara bersinergi akan menarik lebih banyak FDI. Pelaburan swasta disasarkan berkembang sebanyak 6.4% setahun atau purata 300 bilion ringgit setahun dalam tempoh akhir RMK 12. Penegasan 2, mempercepat reformasi struktur ekonomi. Kerajaan akan memantapkan sektor dan industri dengan pertumbuhan dan nilai tinggi, high growth, high value, HGHV, meliputi 5 bidang. Pembangunan HGHV pertama, industri berasaskan peralihan tenaga, akan digagaskan sebagai anjakan utama bagi memastikan peralihan tenaga yang seksama. Dengan terluncurnya NETR, maka pelaksanaan dasar tenaga negara 2022-2040 secara komprehensif akan dapat disegerakan. Beberapa ikhtiar dalam 6 teras utama Energy Transition NETR telah dilaksanakan, termasuk galakkan penggunaan EV, kenderaan elektrik dan hybrid dan perluasan infrastruktur EV serta penerokaan sumber tenaga baru daripada sektor pertanian. Rang Undang-Undang Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga EECA sedang digubal. NETR telah mengenal pasti 10 projek perdana yang strategik dan berimpak tinggi. Jangka pelaburan bernilai 25 bilion ringgit, mewujudkan 23,000 peluang pekerjaan berkualiti tinggi serta pengurangan 10,000 gigagram karbon dioksida secara setahun. Bagi memenuhi peningkatan permintaan gas asli cecair LNG dan memastikan keterjaminan bekalan, projek penyimpanan LNG tambahan akan dibangunkan di terminal penggagasan semula Pengerang, Johor. Langkah ini akan memperkukuh usaha meliberalisasi pasaran gas domestik dan menjadikan Malaysia sebagai hub pasaran gas asli serantau. Perdagangan renewable energy atau tenaga boleh baru rentas sempadan akan diperkukuh dalam inisiatif Grid Kuasa ASEAN. Matlamat kerajaan adalah mencapai sasaran kapasiti terpasang TBB sebanyak 70% menjelang tahun 2050. Sekaligus menjadikan Malaysia sebagai hub serantau bagi perdagangan tenaga bersih. HGHV 2, industri berasaskan teknologi dan digital akan memberikan tumpuan kepada pemanfaatan teknologi termaju yang merangkumi kecerdasan buatan, bahan termaju dan pengkomputeran kuantum bagi pemacu utama
pertumbuhan industri. Saya pernah menghebahkan agenda digital rakyat, Digital Native Agenda 2023, DNA 23, sebagai ikhtiar untuk memberi pendedahan dan pencerahan kepada bidang teknologi dan digital yang kritikal bagi negara. Hasrat saya adalah agar kefahaman dan penyertaan itu lebih menyeluruh dan penekanan mengenai transformasi digital akan merangkumi semua lapisan masyarakat, miskin kota, desa dan di pedalaman. Walhasil, kebijakan digital lebih inklusif akan diwujudkan untuk membangun infrastruktur kondusif, menyemak semula peraturan dan garis panduan bagi menambah baik persekitaran yang mendukung pembangunan ekonomi digital. Pemain utama dalam sektor teknologi maklumat dan telekomunikasi seperti Google, Amazon Web Service, Microsoft dan IBM serta tokoh syarikat pemula, startup telah menyatakan minat mereka untuk mendukung usaha bagi melahirkan lebih ramai bakat digital tempatan yang berkemahiran tinggi. Pembangunan syarikat pemula ternyata kritikal dan mendesak bagi mempercepat peralihan struktur ekonomi negara. Syarikat pemula, startup, ternyata lebih demokratik dalam menarik penyertaan lebih ramai bakat dan anak muda yang sanggup meneroka lapangan berkaitan dengan segala risikonya. Justru ekosistem modal teroka akan diperkukuh bagi menyegerakan pembentukan syarikat pemula berasaskan teknologi. Inisiatif khusus akan diperkenal untuk mengumpulkan sumber daripada pelbagai syarikat berkaitan kerajaan GLC termasuk Khazanah Nasional Berhad, KUAP, kumpulan wang persaraan. Tumpuan akan diberikan kepada pelabur dan syarikat pemula yang masih pada peringkat awal dan mereka akan turut diperkasa agar lebih ramai bakat tempatan muncul sebagai pencipta dan pembangun teknologi. Kejayaan dirintis oleh syarikat pemula seperti Easy Parcel, The Lorry, Sweepy dan iStore iSend mampu diangkat sebagai teladan. Untuk maksud ini, satu konvensyen syarikat pemula akan dianjurkan dalam masa terdekat bagi menghasilkan lebih ramai tekno-usahawan tempatan. Kerajaan menyediakan geran RM266 juta pada tahun ini kepada syarikat pemula tempatan untuk melahirkan lebih banyak syarikat bertaraf unicorn. RM63.9 juta disalurkan sehingga kini. Aktiviti penyelidikan pembangunan pengkomersialan dan daya cipta yang terarah merupakan satu daripada tunjang penting untuk mempercepatkan reformasi struktur ekonomi. Unit pengurusan penyelidikan akan diperkasa sebagai agensi tunggal bagi meneras dan mengurus aktiviti R&D, NCNI agar lebih cekap dan tuntas. Kerajaan menyasarkan perbelanjaan kasar penyelidikan dan pembangunan kepada KDNK sebanyak 2.5%. Manakala sumbangan perbelanjaan penyelidikan dan pembangunan sektor swasta kepada jumlah keseluruhan perbelanjaan pendidikan dan pembangunan R&D disasarkan sebanyak 70% pada tahun 2025. Dasar inovasi sosial akan diluncurkan pada November ini bagi menggalakkan daya cipta pada peringkat akar umbi. Usaha ini diharap dapat menanam kegairahan terhadap sains, teknologi dan daya cipta serta mampu melahirkan para saintis bertaraf dunia. Reformasi struktur ekonomi akan dipercepat melalui HGHV 3, industri elektrik dan elektronik (E&E) bernilai tinggi. Industri E&E negara yang menyumbang hampir 13% dalam pasaran dunia bagi pengujian dan pempakejan chip akan diperkukuh untuk beralih ke rantaian nilai yang lebih tinggi. Selama ini, pembangunan industri E&E lebih tertumpu kepada aktiviti peringkat akhir, back end, yang kurang memberi nilai tambah kepada sektor pembuatan. Mutakhir ini alhamdulillah, aktiviti peringkat awal, front end, yang bernilai tinggi seperti reka bentuk litar bersepadu, reka bentuk kejuruteraan dan fabrikasi wafer akan diberi keutamaan. Keputusan syarikat semikonduktor Infineon Technologies dari negara Jerman untuk meluluskan penambahan pelaburan berjumlah 25 bilion ringgit di Malaysia pada bulan Ogos yang lalu bagi mengembangkan operasinya dengan penumpuan aktiviti peringkat awal, front end,
yang terbesar di dunia merupakan isyarat positif buat negara. Kejayaan industri ini, Infineon, akan melonjakkan Malaysia sebagai antara negara terawal yang akan mengeluarkan kabit silikon, CIC, wafer berteknologi termaju pada peringkat global. Komitmen syarikat terkemuka seperti Tesla dan Samsung Engineering untuk melabur di Malaysia mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan menjana pekerjaan berpendapatan tinggi buat rakyat. Kesediaan kita didorong dengan kebijakan kerajaan yang menggalakkan pembangunan industri E&E berhasil meningkatkan keyakinan syarikat besar kepada keupayaan teknologi Malaysia. HGHV4, pertanian dan industri asas tani. Kerajaan kekal komited untuk mengukuhkan kemandirian dan keterjaminan makanan dan meningkatkan daya saing sektor agri-komoditi. Kemandirian pengeluaran makanan tempatan akan ditingkatkan melalui otomasi dan pendigitalan agar berskala lebih besar dan berdaya saing. Kecekapan pengurusan pengeluaran makanan akan dipertingkat untuk mengoptimumkan penggunaan tanah pertanian. Bagi menyokong usaha ini, kerajaan menggalakkan penyertaan sektor swasta untuk mempergiat kegiatan pertanian pintar. Langkah memperkasa amalan pertanian mampan, termasuk membangunkan modal pertanian rendah karbon, akan dimulakan cara rintis dalam subsektor padi sebelum diperluas kepada subsektor lain. Keterjaminan makanan akan terus diperkukuh melalui pelaksanaan projek pengeluaran pertanian moden yang berskala besar. Saya telah meluncurkan projek penanaman padi 5 musim dalam tempoh 2 tahun di kawasan pertanian Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA Kedah dengan pelaburan sebanyak 3 bilion ringgit. Di samping itu, pelaksanaan projek inisiatif usahawan tani Intan dalam program IPR, Inisiatif Pendapatan Rakyat, akan dipergiat bagi mengurangkan kebergantungan kepada import makanan, mengukuh rantaian bakalan makanan dan menggalakkan penerima gunaan teknologi dalam pertanian selain menoktahkan kemiskinan tegah. Bagi memastikan industri getah negara terus berdaya saing, langkah diambil untuk mentransformasikan industri ini termasuk melalui penggalakan aktiviti hiliran. Industri hiliran getah Malaysia, khususnya pengeluaran sarung tangan, berada pada kedudukan pertama di dunia. Di samping itu, kerajaan akan menggalakkan penghasilan produk getah yang mempunyai nilai tambah yang tinggi serta memperhebat kegiatan pengkomersialan hasil R&D dan pemindahan teknologi bagi memperkasa industri getah negara. HGHV 5, industri nadir bumi, akan muncul sebagai sumber pertumbuhan baru berasaskan unsur nadir bumi, bukan radioaktif yang mampan dan mesra alam. Unsur ini diperlukan dalam pembuatan bateri, supermagnet dan alatan elektronik. Industri nadir bumi dijangka menyumbang sebanyak 9.5 bilion ringgit kepada KDNK negara pada tahun 2025 dan mewujudkan hampir 7,000 peluang pekerjaan. Bagi mencapai sasaran ini, dasar mineral negara baru akan diperkenalkan, dirangka bagi memacu pembangunan industri mineral yang menyeluruh berasaskan prinsip kemampanan dan kebertanggungjawaban. Kebijakan ini akan dijadikan panduan dalam melaksanakan aktiviti perlombongan dalam hutan simpan kekal, kawasan sensitif alam sekitar dan kawasan perlindungan. Pemetaan terperinci sumber unsur nadir bumi dan model perniagaan menyeluruh yang menggabungkan industri huluan, pertengahan dan hiliran akan dibangunkan bagi mengekalkan rantaian nilai nadir bumi di dalam negara. Oleh itu, kerajaan akan membangunkan dasar melarang ekspor bahan mentah nadir bumi bagi mengelakkan eksploitasi, kehilangan sumber, lantas menjamin pulangan yang maksimum buat negara. Langkah ini akan menggalakkan pemrosesan dalam negara dan memberikan hasil tambahan kepada negara.